Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada pada malam 27 Rajab, malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Salah satu mukjizah yang besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berkata Al-Isra wal Mi'raj berlaku pada 27 Rajab, di hari Isnin, di malam Isnin, sama seperti hari kelahiran Rasulullah. Rasulullah lahir malam Isnin, berhijrah di hari Isnin, sampai Madinah hari Isnin. Rasulullah dapatkan wahyu hari Isnin, dibangkit oleh Allah di hari Isnin. Rasulullah wafat hari Isnin juga. Jadi hari Isnin ni banyak kelebihan. Ulama kata intiqalatul atwar an-nabawiyah di hari Isnin, yakni perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sesuatu perkara yang besar kepada perkara yang lain besar, yang besar juga biasanya jadi di hari Isnin. Macam lahirnya Rasulullah hari Isnin, perkara ni satu kejadian yang mengubahkan dunia semua. Jadi di Isnin lahir Rasulullah. Hijrah Rasulullah, hijrah ini dia bermulaan Islam jadi teguh dan kuat dan tersebar di Isnin, hari Isnin. Wafatnya Nabi SAW, ini satu musibah yang paling besar di dunia. Rasulullah hilang dari dunia ini. Ini musibah paling besar. Jadi hari Isnin, wahyu, mula wahyu dan langit dengan bumi bersambung mula di hari Isnin. Jadi bersambungan langit dengan bumi selepas langit sudah hampir 600 tahun tak ada hubungan antara langit dengan bumi, bermula di hari Isnin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Isra wal Mi'raj berlaku di hari Isnin. Baik. Sebelum kita mula mencerita tentang Al-Isra wal Mi'raj ini, kenapa Al-Isra wal Mi'raj di waktu itu? Yani sebelum hijrah dengan 1 tahun. Sebelum hijrah Rasulullah kepada Madinah dengan 1 tahun. Kenapa di waktu itu? Dia ada maknanya, dia ada sebab. Satu yang saya tahu, dia nak mengubah hati Nabi Muhammad. Ayuh. Masa tu Di waktu itu Rasulullah apa? Terlalu kuat sangat tentangan. Sedih. Ya. Ayuh. Kenapa Rasulullah sedih di waktu itu? Kalau nak buka ikon boleh. Salsa panas boleh. Okey. Boleh. Kesian yang lain mungkin panas. Okey. Okey, jadi apa tu? Kenapa Rasulullah sedih di waktu itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala bawa Rasulullah di dalam rihlah Isra wal Mi'raj ini? Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan berita yang sedih, iaitu kekasihnya, isterinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Dan Sayyidatina Khadijah yang menenangkan hati Rasulullah jika pulang kepada rumah. Selalu kalau Rasulullah keluar, orang kafir ganggu, hinakan, macam-macam buat kepada Rasulullah. Rasulullah balik kepada rumah setiap hari sedih, macam-macam ada cerita. Jadi Khadijah radhiyallahu anha kerja dia di rumah, dia buat apa? Tunggu Rasulullah balik sahaja, dia kata, kamu ya Rasulullah baik, Allah akan menangkan kamu. Dia tenangkan Rasulullah setiap hari. Kalau di luar, siapa yang mentahankan Nabi SAW? Abu Talib, bakcik Rasulullah. Bakcik Rasulullah, dia yang lindungikan Nabi SAW daripada orang kafir. Cuba bayang, dua-dua orang ini yang penting mereka dalam hidup Nabi hilang dalam 1 minggu atau 2 minggu macam tu. Tiba-tiba Abu Talib pergi, meninggal. Lepas tu Khadijah, isteri Rasulullah. Jadi sokongan di luar rumah dan di dalam rumah hilang dari Rasulullah tiba-tiba. Selepas tu gangguan orang kafir terlalu dahsyat dan terlalu teruk kepada Rasulullah. Rasulullah rasa sedih.
kerana dakwah semakin dikawal oleh orang kafir. Dia cuba nak bagi dakwah kepada satu kampung namanya At-Taif, dekat dari Makkah. Lepas sampai kepada At-Taif, cerita ni sangat sedih. Hatta Sayyidatina Aisyah, dia tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, hari Uhud, di perang Uhud itu hari yang paling Rasulullah sakit dekat mukanya. Banyak darah keluar dari Rasulullah. Sayyidatina Aisyah dia kata, ya Rasulullah, pernahkah di dalam hidupmu ada pengalaman yang lebih susah menyedihkan hatimu daripada hari Uhud? Nabi kata, ya. Dikejut Sayyidatina Aisyah sebab dia nampak Uhud itu dah cukup teruk kepada diri Rasulullah. Dia kata, pengalaman saya yang lagi teruk dari hari Uhud iaitu hari At-Taif. Sayyidatina Aisyah waktu tu budak, dia kata, apa yang terjadi waktu tu ya Rasulullah? Dia kata, saya keluar jumpa ahli Taif, jumpa mereka masuk Islam, cakap dengan baik-baik dengan mereka, tapi mereka tolak dakwah Rasulullah. Rasulullah dikata kepada mereka, baik, kalau kamu tak nak terima dakwah aku, tolong jangan sebarkan cerita ni kepada orang semua yang saya datang, nanti kamu halau, sebab perkara tu menyedihkan hati Rasulullah. Itu pun mereka tak terima permintaan Nabi. Islam tak nak pun permintaan Rasulullah mereka tak nak ambil. Mereka terus sebarkan kepada orang semua, Muhammad tadi datang kepada kita halau dia, kita hina dia, mereka nak gelak-gelak. Lepas tu Rasulullah SAW terus dengan Zaid penkhidmatnya, dia yakni macam nak jauhkan dirinya, nak selamat dari kejahatan mereka. Tapi subhanallah, orang yang jahat At-Taif, mereka dah siapkan di dalam perjalanan Nabi SAW dua saf daripada budak-budak dan hamba abdi mereka. Dua saf. Rasulullah akan lalu di tengah mereka. Lepas Rasulullah lalu di tengah saf mereka, dua saf itu baling dengan batu badan Nabi. Baling batu, baling sampah, tumpuk, tolak Rasulullah dalam dua saf. Cuba bayang, kita jalan, orang dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, orang pukul kita, lagi baling dengan batu yang bukan yang kecil-kecil, batu besar, ada yang tajam-tajam juga. Macam mana tahu batu itu besar? Sebab Zaid terpecah kepalanya beberapa kali. Sebab apa? Sebab dia cuba nak lindungikan Nabi, tapi tak dapat sebab ramai mereka. Dan Rasulullah, mereka dua saja, Rasulullah dengan Zaid. Boleh bayang macam mana ini, kita tak pernah pun melalui satu per 10 daripada ujian tu dalam agama. Alhamdulillah kita ni okey. Lepas tu Rasulullah SAW sambung sehingga yakni ulama sirah kata setiap kali Rasulullah angkat kakinya, dia dapat beberapa batu kena kakinya. Sebelum balik sampai kepada tanah, dia kena juga beberapa batu sebelum diangkat. Yakni terlalu banyak batu yang mereka baling dan terlalu ramai orang. Sedih dan sakit kan? Jadi Rasulullah terjatuh atas lututnya, tak boleh berdiri waktu tu. Sayyidina Zaid sedih sangat, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia satu orang sahaja, dua saf mereka ramai. Bukan itu sahaja, mereka rasa cukup, tak. Datang seseorang yang jahat sangat, yang keras hatinya. Dua orang, satu pegang tangan Nabi yang kanan, satu tangan tangan yang kiri, dan tegakkan Rasulullah, bangunkan dia balik. Dia bangunkan Nabi SAW. Yang dua orang tu bukan mereka nak bantu, tak. Kan mereka nak bantu Rasulullah berdiri, okey, sambung jalan balik, tak. Mereka bangunkan Nabi SAW untuk nak sambung balik, baling dengan batu. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Rasulullah SAW pulang kepada Makkah. Lepas pulang kepada Makkah, beberapa masa sahaja dapatkan panggilan daripada Allah. Sebab Rasulullah sendiri ketika cerita kepada Aisyah, dia kata, waktu itu, waktu saya pulang dari Makkah, dari Taif, saya bersandar kepada satu pokok kurma, rehat, tak boleh berdiri, tak boleh jalan, kaki semua darah.
sakit juga, bersandar di sana. Hatta orang kafir yang jahat pun mereka rasa kesian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hantar anggur untuk Rasulullah. Dia bagi Muhammad ini makan sikit, kesian dia. Kaki dia dah semua darah. Siapa yang kesian? Orang yang jahat. Yakni boleh bayang macam mana Rasulullah waktu itu. Hatta orang jahat pun rasa kesian kepada dia. Lepas tu Rasulullah jalan, dia kata, ketika saya sedih dan risau atas apa yang terjadi tadi, walhal dia kata, saya pergi nak bawa perkara yang baik saja, tapi mereka buat macam ni. Rasulullah dikata, saya jalan tanpa perasan, macam orang jalan yang tak tahu, tak fikir. Saya tak tahu jalan ke jalan apa, dan saya macam tak nampak jalan, sehingga tiba-tiba baru saya sedar saya sudah dekat Makkah. Daripada yakni apa tu, sedihnya hati Rasulullah SAW dan pemikirannya tentang orang kafir ini. Di waktu tu turunnya malaikat bukit. Dia minta izin dari Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah Maha melihat. Dia melihat apa yang orang kafir buat. Dan sekarang Allah suruh saya jadi di bawah khidmat kamu, ikut arahan kamu. Kalau kamu ya Rasulullah suruh saya sekarang ambilkan 2 gunung ini dan hancurkan ahli Taif semua, dengan sekejap sahaja saya akan buat. Ini malaikat. Malaikat memang boleh, satu malaikat dia boleh hancurkan satu bumi. Boleh, satu malaikat kekuatan mereka luar biasa. Dia boleh hancurkan satu bumi. Jadi dia akan apa dengan 2 jari saja, 2 gunung tu hancur ahli Taif. Tapi Rasulullah SAW tegur malaikat tu, dia kata jangan. Waktu tu darah belum lagi kering di kakinya. Bukan dah lah. Kita biasa kalau baik sangat, kita maafkan orang lepas 1 tahun, lepas dah berapa bulan, lepas berapa hari, lepas kita dah lupa pun. Tak, ini darah Rasulullah masih keluar dari kakinya. Belum lagi hilang rasa sakit. Tapi dia suruh malaikat Jibal itu, malaikat bukit, jangan bunuh mereka, kerana aku harap cucu mereka nanti, anak-anak mereka mungkin akan masuk Islam. Dan jadi betul. Abu Jahal anaknya siapa? Radhiyallahu anhu, Ikrimah. Abu Jahal, Fir'aun umat Islam, Fir'aun Nabi Muhammad SAW, anaknya radhiyallahu anhu, sahabat. Umayyah bin Khalaf, kepala kekafiran, anaknya siapa? Safwan radhiyallahu anhu. Yani harapan Nabi SAW dan pandangannya jauh sangat. Di waktu keadaan Rasulullah SAW begitu sedih, bakcinya dah tak ada, isterinya dah tak ada, keluarga dah tak ada. Waktu tu Rasulullah dah tak ada keluarga, ada anaknya sahaja yang dari Khadijah. Tiba-tiba dia di satu malam dia tidur dekat Al-Kaabah, satu kawasan di antara Al-Kaabah. Di tengah malam tiba-tiba ada satu orang tandang kakinya. Dia bangun, tak ada orang. Nanti dia balik tidur, tandang lagi dia bangun. Siapa ni? Dia balik baring, tutup mata. Kali yang ketiga dia bangun, nampak Jibril alaihissalam. Itu sebenarnya Jibril. Lepas nampak Jibril alaihissalam terus buat kerja, tak ada masa. Dia buat apa? Dia terus belahkan dada Rasulullah. Dan dia belahkan dada Rasulullah bukan tu yakni apa? Itu maknawi. Tak, dia belahkan dengan betul-betul belahkan dada Rasulullah. Dan dia keluarkan hati Rasulullah SAW dan basuhnya dengan air Zam-Zam di atas bekas dari emas dari syurga. Dia basuhnya, kemudian dia bersihkan. Dia kata lepas tu dia ambilkan hikmah dan cahaya dan ilmu, semua dia tuangkannya di dalam hati Rasulullah. Lepas tu dia balikkan. Dan Rasulullah dia kata, dia buat itu semua, aku melihat kepadanya. Mu'jizah, ini mu'jizah. Yani tahu yang apa tu, memang nampaknya macam tapi siapa yang buat tu? Jibril. Dan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Jibril baru bagi tahu Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tentang Isra Mi'raj ni, dia tak ada diberitahu sebelum tu. Bukan macam wahyu. Sebelum Nabi SAW dapatkan wahyu yang dalam keadaan sedar, memang Rasulullah dah mimpi berapa kali. Dah mimpi Jibril, dah mimpi wahyu. Jadi dia dah bersedia
Waktu turun wahyu, dia dah dapat berita yang dia akan jadi nabi. Tapi Isra Mi'raj ni tak, macam orang buat surprise. Tapi ni dari Allah kepada Rasulullah, gembirakan hati dia. Tiba-tiba Jibril dia kata, siap sekarang. Sekarang kita kena gerak. Tiba-tiba datangnya satu binatang yang terbang, namanya Al-Buraq. Jibril suruh dia. Al-Buraq ini lebih besar sikit daripada keledai. Warnanya putih, dan putihnya sangat kilat, cantik. Dan Al-Buraq itu tak ada di bumi kan? tak ada. Itu dibawa oleh Jibril. Jibril bawa sekali. Nanti Jibril bawa Al-Buraq itu, dia kata, ya Rasulullah, kamu ada jemputan malam ini, jadi kamu kena ikut. Kena ikutlah. Jadi Rasulullah siap bukan nak pergi siapkan beg, bukan pergi siap baju, pergi siap begnya, pergi siap makan, tak ada. Di waktu tu dia kena ikut Jibril lah. Waktu tu Jibril alaihissalam suruh Al-Buraq, dan Al-Buraq ini dia macam binatang tapi dia boleh terbang, dan lajunya macam kilat, laju sangat. Jibril suruh Rasulullah naik atas Al-Buraq, dan Allah mahu jemput Rasulullah datang kepada Baitul Maqdis, lepas tu kepada langit. Dan ini ulama macam Al-Imam Muhammad Al-Maliki, dia kata ini adalah kemuliaan Allah kepada Rasulullah. Allah boleh sahaja bawa Rasulullah terus dari sana, terus ke syurga, terus ke langit, tapi tak, Allah hantar kenderaan khas untuk Rasulullah, Al-Buraq. Itu sebagai satu kemuliaan. Al-Imam Muhammad Al-Maliki dia kata macam tu juga di dunia. Yani Al-Buraq ini dari Makkah kepada Palestin saja, kepada Baitul Maqdis. Tak, lepas Baitul Maqdis selesai semua, dari Baitul Maqdis ke langit Al-Mi'raj, Al-Buraq tunggu di bawah. Kenapa Allah guna Al-Buraq di bumi tapi di langit guna Al-Mi'raj? Sebab Masya Allah SWT macam ikut keadaan ahli dunia. Ahli dunia, kalau ada seorang raja atau orang yang hebat, dia nak jemput satu orang yang dia muliakan, datang ke istana dia, ke rumah dia, apa yang dia akan buat? Dia akan hantarkan kenderaannya yang khas kepada dia sehingga tempat dia, dan dia akan hantarkan macam drive dari orang yang bawa untuk dia sehingga tempat dia di sana, bawa dia datang kepada istana. Itu cara ahli dunia jika mereka muliakan tetamu mereka atau jemputan mereka. Jadi ini kenderaan yang Allah hantar untuk Rasulullah, Al-Buraq. Siapa yang drive dia? Jibril alaihissalam. Ada riwayat kata Jibril yang naik dengan Al-Buraq, suruh Rasulullah naik belakang dia. Jadi khidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril suruh Rasulullah naik atas Al-Buraq, Al-Buraq permulaannya macam tak mudah bagi Rasulullah naik atasnya. Waktu tu Jibril pula marah kepada Al-Buraq. Dia kata, wahai Buraq, apa yang kamu buat ini? Sebab Al-Buraq tu kenderaan binatang tapi dia boleh faham. Dia kata, Jibril kepadanya, kamu ni tidak beradab. Demi Allah, tidak ada seorang makhluk yang pernah naik atas kamu yang lebih mulia daripada Muhammad. Waktu tu Al-Buraq terus rasa malu, takut sehingga berbuluh, dan dia tunduk sehingga jadi mudah untuk Rasulullah naik. Sebelum tu macam kuda lah, nak naik atas kuda dia bergerak macam tu, tak bagilah. Tapi lepas Jibril tegur dia, yani maknanya Al-Buraq itu Isa dah pernah naik, Musa pernah naik, tapi Jibril dia cakap dengan Al-Buraq, kamu kena tahu yang akan naik sekejap lagi ni manusia yang luar biasa. Tak pernah orang naik atas kamu sepertinya, lebih mulia daripadanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu mulalah rihlat Al-Isra. Sebab Al-Isra wal Mi'raj ini dua.
Al-Isra' mukjizat pertama. Al-Mi'raj itu mukjizat lain lah. Dia dua mukjizat. Al-Isra' itu bergerak dari Makkah, Masjidil Haram kepada Al-Masjidil Aqsa di Filistin. Al-Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Allah, kepada Allah, sehingga bertemu dengan Allah SWT. Cuma ketika Rasulullah SAW ditinggal Isra, Allah SWT tunjukkan Rasulullah SAW banyak perkara yang ajaib. Itu macam mana kita nak cakap, yakni macam orang tunjuk kita dekat skrin contoh kerja. Kita akan bina rumah macam ni, nanti akan tunjuk gambar. Nanti kita akan suruh orang buat macam ni, nanti akan tunjuk movie, semua berlakon macam tu. Tapi Allah SWT tunjukkan dia hakikat terus, tunjuk Rasulullah. Hakikat apa? Hakikat amalan kita, dosa-dosa manusia, amalan-amalan manusia yang mereka melakukannya di dunia. Bermulaannya ketika mula bergerak lalu ke Al-Madinah dengan Al-Buraq. Jibril suruh Rasulullah turun salat 2 rakaat di sini. Dia nampak banyak pokok kurma. Rasulullah kata, ini mana? Dia kata, ini timba hijrah kamu. Ini belum lagi hijrah. Lepas tu dia sambung jalan sehingga sampai kepada satu tempat namanya Madian, dekat satu pokok. Dia suruh turun di sini, salat 2 rakaat. Jibril suruh Rasulullah. Dia kata, ini pokok apa? Dia kata, pokok ini pernah Musa duduk sini, lihat. Ini hubungan Nabi SAW dengan para anbiya dan mursalin. Lepas tu atas satu gunung pula, dia suruh Rasulullah turun salat. Dia kata, gunung apa ni? Dia kata, ini gunung Sina. Di kawasan inilah Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Jadi timbak itu berkat. Di mana-mana Nabi pernah masuk, pernah sentuh, pernah hidup, tempat dan kawasan dan negeri itu semua berkat. Sebab itu Jibril suruh Rasulullah salat di bawah pokok yang Musa pernah duduk rehat. Duduk rehat sahaja. Tak, dia kata yang duduk di sini manusia luar biasa. Jadi mesti kesannya, keberkatannya masih kekal sehingga hari kiamat. Ada. Di mana-mana orang saleh duduk, di mana-mana orang saleh pernah masuk, yakin insya-Allah ada keberkatan. Lagi-lagi kalau itu Nabi Allah SWT. Selepas tu Nabi Jibril suruh Rasulullah sambung jalan sehingga Rasulullah SAW sudah dekat nampak istana-istana Syam, negara Syam, yakni Syria macam tu. Belum lagi sampai Palestin. Sebelum sampai kepada Syam, Jibril suruh dia salat di sini, rumah daging, nama timbak itu. Dia kata, kenapa? Dia kata, ini timbak kelahiran Isa. Maryam. Isa. Maryam lahirkan Isa di sini. Jadi kalau timbak lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ada berkat. Dan Nabi Muhammad dikenal salat di sana. Bagaimana timbak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Lagi berkat. Lagi berkat dan mulia. Selepas itu Nabi SAW sambung jalannya. Belum lagi sampai ni Isya ke? Belum. Lepas tu Nabi SAW sambung jalan kepada Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada satu makhluk yang besar, ada api di tangannya, dia nak bakar muka Rasulullah. Rasulullah SAW pun tak pandang kepadanya dan risau, siapa ini? Rasulullah atas Al-Buraq, tapi itu asyik kajar Rasulullah, dia nak bakar muka dia. Jibril dia kata kepadanya, ya Rasulullah, ini satu jin, satu syaitan daripada golongan jin, dia campurlah dengan kamu. Yang kamu, sebab Nabi SAW yang lindungikan manusia semua, sebab itu syaitan yang jahat campurlah dengan Rasulullah. Juga campur dengan orang-orang saleh. Kalau ajar orang buat baik, kalau mereka orang saleh melindungikan orang, syaitan tak suka. Sebab syaitan suka manusia yang kawan dengan mereka. Dan ramai
banyak sangat manusia yang kawan baik dengan syaitan. Dan syaitan suka mereka. Tak ada apa-apa masalah. Tapi bila mana ada orang ajar mereka baca zikir, baca ayat kursi, baca Quran, baca tahsin lah macam tu, syaitan dah mula rasa terganggu. Jadi dia nak bakar muka Rasulullah SAW. Jibril kata kepadanya, aku boleh ajar kamu satu doa ya Muhammad. Kalau kamu bacanya, apinya akan terpadam dan dia akan mati terus di waktu itu. Jin syaitan itu. Nabi SAW kata, ajar saya. Dia kata, baca a'udhu biwajhil. Ini bagus kalau kamu semua hafal. Doa ini bagus bacanya bila rasa tak tenang, baca atau tiba-tiba dengarlah bunyilah apa-apa di rumah, takut ada hantu ke apa-apa, baca doa ini. Doa ini bagus. Siapa yang ajar? Jibril. Ajar siapa? Nabi Muhammad SAW. Doa ini macam tu, macam ni. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khair ya Rahman. Ini doanya. Lepas Jibril ajar Rasulullah dan Rasulullah baca doa itu, terpadam api syaitan itu dan jatuh kepada muka dia, terus mati di waktu itu. Maknanya, ya Rasulullah nampaknya semua di dalam perjalanan Isra itu, semuanya hakikat, dia bukan macam skrin je atau khayal. Tak, semuanya hakikat. So syaitan tu mati terus di waktu itu. Maknanya perkara tu semua hakikat. Lepas tu Rasulullah SAW jalan. Di tengah jalan sebelum sampai kepada Masjidul Aqsa, dia bau wangi sangat. Nabi SAW. Dia tanya Jibril, bau apa ni? Dia kata, ini bau Masyitat binti Fir'aun. Bau perempuan yang sekat rambut anak Fir'aun. Yang kerjanya sekat rambut anak Fir'aun. Jadi Nabi SAW kata, apa ceritanya? Lepas tu Jibril cerita, dia kata di satu hari dia tengah sekat rambut anak Fir'aun, terjatuh sekat itu. Kemudian dia ambil sekat itu dengan menyatakan Bismillah, syilakalah Fir'aun. Adalah tuan dia. Anak Fir'aun tu dia pandang, dia kata, adakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Sebab Fir'aun kan dia bangsa rakyatnya mengaku dia Tuhan. Kamu ada Tuhan selain ayahku? Dia kata, mana ada tu ayahmu Tuhan pun. Tuhan saya dan kamu dan ayah kamu adalah Allah. Dia kata, aku bagi tahu ayahku. Dia kata, bagi tahu. Dia bagi tahu Fir'aun. Fir'aun bawa dia, mari sini. Dia dengan suami dia dengan 2 anak atau 3. Sekarang murtad, sujud kepada saya, percaya saya Tuhan. Dia cakap, tak, kamu nak buat apa, silakan, saya takkan tinggalkan agama Allah. Dia lama simpan agamanya sebenarnya, tapi akhirnya dia lahirkan. Fir'aun dia kata, aku akan bunuh engkau semua, satu keluarga. Dia kata, saya ada satu permintaan sahaja. Lepas bunuh kita, masukkan kita semua dalam satu kubur, satu keluarga. Dia kata, baik, kerana kamu lama jaga anak saya, aku bagi permintaan tu. Dia kata baik. Itu kebaikan Fir'aun. Tengok kebaikan Fir'aun, tengok macam mana. Dia kebaikan dia dimasukkan mereka dalam kubur, satu keluarga. Itu kebaikan dia. Dia kata, aku kesian kamu lama kerja di rumah saya, jadi balasan saya kepada kamu, saya akan bagilah kamu semua masuk dalam satu kubur. Lepas tu dibunuh mereka semua. Tak payah cerita macam mana cara, sebab itu kasar sangat. Caranya memang tak boleh pun ni dengar cerita macam mana dia bunuh mereka. Lepas tu cuma yang ajib, anaknya yang ketiga dia masih bibi, masih minum susu. Ayuh, Masyitat Fir'aun.
dia masih minum susu. Di waktu tu pun macam nak balikkan dia dalam api minyak yang panas macam tu. Dia sedih, dia nangis. Jadi Firaun dia kata, kenapa? Dah fikir balik. Dia kata, tak, saya takkan beriman kepada kamu. Tiba-tiba Allah SWT bagi anak dia, bibi itu yang umur bawah 1 tahun, berbicara. Dia kata, ya ummi, wahai ummi, balingkanlah diri kamu. Kamu akan masuk syurga terus daripada api Firaun itu. Sekejap sahaja, tapi terus masuk ke syurga Allah. Masuk api Firaun, masuk syurga Allah. Lepas tu dibalingkan diri dia. Lepas tu Rasulullah nampak lagi beberapa kaum yang disiksa oleh Allah. Cara persiksaan mereka, kepala mereka dihancurkan oleh 2 batu yang besar. Maksudnya dekat langit? Di atas Al-Buraq, masih perjalanan kepada Masjidil Aqsa. Semua itu nampaknya di dalam perjalanan. Itu belum lagi sampai. Tak sampai lagi Masjidil Aqsa. Nanti dia tanya Jibril, siapa mereka ni yang kepala mereka acik dihancurkan oleh batu? Dan setiap kali kepala mereka sampai hancur, kepala mereka balik dicipta. Macam nanti siksaan mereka macam tu. Jibril jawab, dia kata, ini orang yang susah nak bangun untuk salah. Khususnya salah subuh tu. Dia kata kepala mereka berat, susah nak angkat kepala dia sebab biasanya yang orang tak nak bangun kepala berat atas bantal. Jadi siksaan mereka, balasan Allah kepada mereka macam lebih kurang sama kepada kepala mereka. Kepala ni tak nak bangun solat, ini yakni balasannya di hari kiamat. Jadi solat ini penting, khususnya salat subuh. Kita mujahadah bangun salat subuh. Kita buat alam, kita tidur awal. Kalau ada siapa-siapa dari keluarga kita, ibu ke ayah, bangun awal, kita kena bagi tahu, kejut kita. Lagipun kalau ibu kita kejut, jangan kita marah. Jangan kita marah pula. Kita kena gembira. Sebab perkara tu bahaya. Tapi ini sebelum 5 surat yang waktu ditetapkan. Ya. Ini sebelum. Tapi sebelum diwajibkan 5 fardu solat, Allah SWT dah syariatkan untuk Rasulullah 2 solat, 2 rakaat di pagi, 2 rakaat di petang. Sebelum 5 fardu. Bilangan saja belum ditetapkan. Ayuh. Jadi apa tu? Aqimis salata tarafai nahari wa zulafan min al-lail. Sebelum 5 fardu, sebelum Isra' wa Mi'raj, Nabi SAW solat dengan sahabat, jamaah juga. Tapi 2 rakaat sahaja dibagi lepas waktu subuh, 2 rakaat malam atau petang. Itu sahaja yang mereka solat. Sehingga turunnya 5 fardu itu, jadi tangguh semua itu yang lain. Yang lain semua jadi sunnah sahaja. Lepas tu Rasulullah lalu kepada orang yang disiksa juga, dimakan, disuap mereka dengan ad-dhari'. Ad-dhari' ini macam buah yang penuh dengan duri. Dia makan. Disuap juga air zuqum, iaitu air yang paling panas, yang mengkoyakkan yakni perut mereka dan badan mereka. Waradfi jahannam, dan batu yang panas, macam arang yang panas daripada jahannam, masuk dalam mulut mereka. Siapa suap? Malaikat masukkan kepada mereka. Nabi tanya Jibril, siapa mereka ni? Jibril kata, ini orang yang tak keluarkan zakat. Ini balasan mereka kepada Allah, yang tak keluarkan zakat harta mereka di dunia. Dan wama zalamahumullahu syai'an, dan Allah tidak menzalimikan mereka apa-apa. Mereka sendiri tak keluarkan zakat, jadi mereka kena dapat itu. Itu mereka yang buat macam tu. Lepas tu dia nampak ada bahagian orang ada hidangan makanan depan mereka. Ada satu daging, ada dua meja makan. Satu meja atasnya
kambing yang sudah potong cantik, masak sedap, baunya sedap, dan meja yang lagi satu atasnya daging yang berulat, busuk, tak masak. Jadi mereka ni buat apa? Mereka bagi kepada daging yang busuk, yang berulat, yang tak masak, bagi makan itu. Dan tinggalkan daging yang cantik, yang sedap, yang masak, yang baunya sedap. Nabi bilik kan kalau keadaan tu. Tanya Jibril, kenapa? Siapa ni? Dia kata, ini contoh seorang suami yang tinggalkan isterinya yang halal. Ini daging yang sedap, yang sudah masak, yang baik, yang halal. Dan dia tinggalkan isterinya yang halal, dia pergi cari perempuan yang haram untuk berzina. Macam tu juga dia kata, isteri yang tinggalkan suaminya yang halal, dia pergi cari lelaki yang haram. Ini contoh mereka di hari kiamat. Dia tinggalkan, macam ada daging masak, ada daging tak masak, dia pergi makan yang tak masak tu. Dia cakap ini contoh mereka. Ini contoh mereka. Lepas tu dia nampak juga ada satu kayu di tengah jalan. Tidak ada siapa-siapa lalu dari sebelah kayu tu, melainkan kayu tu dia kena cocok dia ke, atau yang penting diganggu lah. Tak ada siapa-siapa, tak selamat. Diganggu. Siapa ni? Contoh apa kayu ni? Dia kata ini contoh orang yang putuskan jalan orang. Macam di zaman dahulu. Di zaman dahulu tak boleh patah lagi orang jalan. Tak. Ini di zaman dahulu ada banyak macam mafia-mafia. Ini biasa di zaman dahulu ada. Di zaman dulu musafir naik unta lah, naik keldai, naik kuda. Jadi mereka macam duduk di satu kawasan antara gunung macam tu. Kalau satu jemaah lalu dari sana, mereka terus tangkap dengan senjata mereka, curi duit mereka semua. Kadang-kadang bunuh, kadang-kadang tak. Ini tapi tak tahu zaman sekarang mungkin kurang sebab dunia dah tukar. Tapi di zaman dulu banyak orang yang macam ni. Kerja mereka macam ni. Sekarang cara berbeza. Projek-projek orang potong halfway ni. Mungkin sekarang dengan cara lebih cara yang lagi canggih sikit lah. Bayar duit haram bawah meja. Anda tembak. Betul lah. Jadi ni maksudnya ni dia macam ganggu lah. Oh. Fahimtum? Faham tak? Mana dia tutup ni? Nanti orang tahu kat kita kayu ni lah. Baik. Baik. Selepas tu Nabi SAW sambung perjalanannya. Dia nampak satu lelaki yang berenang di dalam sungai daripada darah. Dari darah. Yulqamu. Darah. Aywa. Yulqamul hijarah. Dia dalam macam lemas dalam darah, dan disuap dengan baksa dalam mulutnya darah, batu dalam mulutnya. Dia kata siapa ni? Dia kata orang ini yang makan riba. Muamalah riba, dalam perniagaan yang dia guna riba. Dan dia makan. Apa seksa dia? Seksa dia berenang dalam sungai dari darah. Dan dipaksa makankan dia batu dalam mulutnya. Paksa makan batu dari api neraka. Jadi ini sebab dia makan riba di dunia. Lepas tu Nabi SAW nampak ada satu lelaki angkat satu barang macam kayu banyak. Kemudian dia nak tambah kayu tu, dia dah mau jatuh, berat. Berat. Dia dah nak jatuh, tak mampu angkat kayu tu, tapi dia sibuk nak angkat batu lagi satu, nak letak atasnya. Dan dia nak ambil yang ketiga, yang keempat, walhal satu pun dia tak mampu. Siapa ni? Satu cukuplah. Dia kata ini seorang daripada umatmu wahai Muhammad, yang dia ambil amanah daripada orang, dan dia tak mampu menunaikan amanah itu, mengerjakan amanah itu, tapi dia sibuk nak tambahkan amanah lagi.
sibuk tambahkan amanah atasnya. Sebab itu amanah ini bahaya di dunia. Kita kalau boleh jangan apa. Contoh macam Yang ni apa nak siapa-siapa bagi amanah apa-apa. Contoh macam orang nak kahwin 2, 3 tapi satu pun tak benar sangka. Macam mana contohnya? Macam mana? Boleh jadi juga. Orang nak kahwin satu tak amanah. Dia nak kahwin 2, 3 tak boleh penuhi amanah. Itu juga, itu betul juga. Oh boleh. Sebab semuanya amanah juga. Kalau macam Kita pergi baling batu kan dia. kalau contoh Syekh macam orang pemimpin. Pemimpin kan amanah kan? Ya. Lepas tu tak jalankan amanah dengan betul. Betul. Dengan diri sendiri. Apa Betul. mana, Syekh? Ya, yakni dia pemimpin macam satu jawatan, okey? Dia nampak waktunya pun tak cukup sebenarnya. Dan dia tak dapat buat kerja dengan sempurna sebab dia tak mampu. Tapi dia sibuk nak ambil jawatan lagi satu. Dia nak ambil kerja lagi satu. Juga. Dia tambahkan kerja, tambahkan jawatan, tambahkan tanggungjawab dia. Walhal dia satu kerja pun dia tak selesai. Jadi ini yang contohnya dia tambah amanah. Macam tu. Macam orang nak jaga anak orang. Dia nak jaga satu anak. Dia tak ada masalah dan tak jaga bagus. Tapi dia sebut nak tambahkan lagi satu anak. Anak orang dia nak jaga. Jadi dia tambah amanah walhal dia seharus dirinya dia tak mampu. Dia tak mampu. Lepas tu, ini pun menakutkan sekarang ini. Nabi SAW nampak bahagian orang yang bibir mereka macam bibir unta. Bibir mereka macam bibir unta. Tebal. Dan Ramai orang nak jadi macam baby unta. macam Ramai orang nak jadi macam bibir unta. Muncul. Jadi kalau Ta- bibir unta tapi tu besar sangat tu. jangan besar sangat. Okey. Lepas tu dipotong bibir mereka dengan gunting dari besi api neraka. Setiap kali dipotong balik ada. Potong balik ada. Tanya siapa ini? Dia kata ini adalah khutabaul fitnah. Ulama fitnah. Ulama. Ayuh, yang menyebarkan fitnah, merosakkan yakni macam dengan satu khutbah. Sebab ini banyak ada dalam sejarah. Yakni seorang alim yang rosak, yang termakan dengan dunia, dengan macam tu, dia bagi satu ucapan, dia gerakkan fitnah besar antara dua golongan. Sebab apa? Sebab mereka percaya dia guna itu dengan satu khutbah sahaja. Satu khutbah, satu ucapan dia bagi, dia hancurkan masyarakat semua. Yang ini semua berang. Dan sebenarnya yang jadi di negara Arab banyak yang berperang-perang. Dan masalah itu banyaknya antaranya juga antara perkara yang banaskan keadaan, khutbah-khutbah bahagian masyayikh dan ulama. Dan ketika itu tak ada lagi ulama kan? Ketika Nabi ada tu masa lagi. Tak ada lagi. Yani Jibril dan Allah SWT tunjukkan Rasulullah keadaan yang akan jadi di umatmu sampai hari kiamat. Waktu itu tak ada lagi. Lepas tu Rasulullah lalu dia nampak bahagian orang kuku mereka panjang, tajam. Sekarang pun orang suka. Daripada macam dari besi yang tajam dan kuat. Itu mencontohikan perkara macam ni, dia tak bagus. Panjang-panjang ni sekarang. Itu kita tak faham nak makan macam mana. Kalau nak garu macam mana? Tidur sebelah suami dia macam mana? Itu dah cakap dah tak perlu pisau. Kalau dia nak potong apa-apa bawang dekat dapur, dia kena guna kuku dia saja. Panjang, kadang-kadang panjang kan? Saya pun boleh kadang-kadang. Tapi subhanallah, ini mereka buat apa? Mereka sendiri cakau muka mereka sehingga keluarkan kulit. Macam tu.
dan dada mereka. Nabi SAW tanya Jibril, siapa mereka ni? Dia kata, ini orang yang mengumpat kepada orang lain. Mengumpat. Oh my god. Ini orang yang mengumpat. Ha? Apa tu Amirah? Nak tanya apa? Kita tak cakap buruk pasal orang tu, tapi dalam hati kita terfikir. Itu bukan namanya mengumpat, namanya sangka buruk. Sangka buruk. Mana pula tu? Sangka buruk pun tak bagus sebenarnya. Dan macam mana Tapi nak buang tu? kalau nak buang benda tu, baik, Macam ni, contoh. kena ingat kebaikan dia. Kalau orang cakap dengan kita, kita fikir, ya ke dia? Macam tu. Tak, kita fikir tentang kebaikan dia. Sebab mustahil lah orang semuanya jahat. Siapa-siapa ada buat salah, mestilah dia ada buat baik juga kan? Ha? Ya, yakni mustahil orang tu semuanya jahat. Jadi kalau kita macam sangka buruk, kita cari alasan. Kita sendiri. Kita sendiri kena cari alasan. Sebab itu apa tu? Al-Hasan Al-Basri dia kata, kalau ada siapa-siapa buat salah, kita pun rasa betul ke atau siapa dia, ada kenapa buat macam tu. Dia kata cari alasan untuk dia sampai 70 alasan. Cakap mungkin dia sakit, mungkin dia lupa, mungkin dia tak tahu, mungkin orang tipu dia, mungkin dia tak sampai cerita kepada dia sebenarnya. Cari alasan untuk dia. Itu bukan untuk dia, itu untuk kita bantu diri kita sangka baik. Itu bantu diri kita sangka baik. Nanti orang tanya Al-Hasan Al-Basri, dia kata kalau saya bagi 70 alasan pun tak ada, memang dia salah. Dia kata kamu boleh kata mungkin dia ada satu alasan yang saya tak tahu. Mungkin dia ada alasan. Kadang-kadang kita nak paksa orang dengan alasan kita. Tak, dia tak, apa alasan dia? Apa alasan? Wallahu alam. Kadang-kadang betul dahsyat ini di dunia ni. Kadang-kadang betul-betul dahsyat. Sebab apa? Bahagian orang yang buat salah, yang kita nampak 100% jelas dia memang tak ada alasan dia nak buat itu. Dia memang jahat, dia mana, tapi subhanallah nanti kita malu. Tiba-tiba ada alasan yang langsung kita tak sangka. Tiba-tiba jadi alasan tu. Allah, kita pun rasa malu. Sebab itu kalau kita ikut betul-betul Rasulullah, kita dari mula kita takkan malu. Kita diam saja, kita sangka baik, kita cakap kita sangka baik je. Mungkin dia ada alasan yang kita tak tahu. Sebab itu dia buat itu. Husnuzan. Sebab itu ulama kata siapa-siapa yang sangka baik, dia untung walaupun dia salah. Siapa yang sangka baik kepada orang, jangan sangka buruk. Dan siapa-siapa yang sangka buruk kepada orang, dia salah walaupun dia betul. Dia rugi. Dia rugi walaupun dia betul. Dia rugi. Sebab apa? Takkan dapat apa-apa pun. Nak sangka buruk kepada orang, takkan dapat apa-apa. Hatta dia salah, hatta dia jahat, hatta dia ada, orang semua ada Tuhan lah, dia akan muhasabah. Kita ni hampa saja. Kita kena terus hidup biasa sahaja. Yang kita sebut dengan orang. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan Rasulullah contoh kebahayaan bercakap. Rasulullah nampak seekor lembu yang besar keluar dari satu lubang di dinding yang kecil. Lubang tu kecil, keluar tu besar lembu. Keluar kepala dia, lepas tu keluar badan dia, keluar jadi besar. Lepas dia keluar dari lubang tu, dia pusing balik, dia nak balik masuk dalam lubang tu. Tak dapat. Sebab lubang tu kecil. Dia boleh keluar tapi masuk balik tak boleh. Nabi Muhammad SAW rasa pelik. Ini apa? Apa maksudnya? Jibril dia kata, ini contoh perkataan jika sudah keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut, waktu tu kita dah tak ada peluang lagi nak balikkan dia. Kalau dah terkeluar pun dah tak boleh tarik balik. Dah sebut pun, dah cakap, waktu tu kena baca istighfar sahaja. Kalau Allah ampunkan, alhamdulillah, kamu bahagialah, untunglah kalau Allah maafkan. Kalau tak, tanggung salah mulut kamu. Kenapa kamu sebut? Sebab itu ulama kata orang yang berakal, lidahnya belakang pemikirannya. Apa maksud tu? Fikir dulu baru lidah dia bergerak. Tapi orang yang tak maaf bodoh, dia akan bercakap
Baru lepas dia cakap, oh sebenarnya aku tak sepatutnya cakap macam ni. Kamu dah cakap pun dah habis dah pun. Dah habis, dah tak perlu pun nak cakap. Dah cakap pun dah lepas dah habis. Sebab itu kita sebelum cakap, khususnya kalau kita nak cakap untuk orang, ini balik khususnya untuk ini, nak cakap untuk apa-apa perkara yang umum tak apa, tapi perkara tentang berkait dengan diri orang, aib orang, itu bahaya sangat. Itu bahaya. Jangan kita sebut atau tuduh sebelum kecuali kalau kita fikir perkataan itu elok atau tak. Di waktu itu Rasulullah lalu di antara dua gunung, tiba-tiba Rasulullah bau ajib, bau wangi yang luar biasa. Rasulullah pun rasa best. Jibril, bau apa ni? Dia kata ini syurga, bau dari syurga. Dia dengar suara pun bumi. Rasulullah, dia kata, suara apa ni? Dia kata syurga ini munajat kepada Allah. Dia kata munajat macam mana? Dia cakap apa? Dia kata, ya Allah, bagilah saya apa yang kamu sudah janjiku. Terlalu banyak istana di dalam aku, terlalu banyak kain sutera, emas, perak, nikmat, mutiara, syahwan, nikmat-nikmat sungai dan makanan dan buah terlalu banyak dalam aku. Bilakah hambamu yang soleh masuk kepadaku? Syurga rindu. Yani syurga rindu. Setiap hari syurga munajat kepada Allah. Ya Allah, cepatlah. Mana mereka? Syurga rindu kepada orang soleh. Bukan orang soleh saja rindu. Syurga pun dia munajat. Dia kata, ya Allah, cepat bagilah apa yang kamu dah janjikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan, dia kata, aku akan bagi kamu muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang tidak syirik, takut kepadaku, aku akan berikan kepada kamu. Maka syurga, dia kata, aku rida, aku setuju dengan itu, aku rida, tenang yang dengan itu. Lepas tu Rasulullah lalu jalan ke depan sikit, dia bau busuk. Kita Jibril, apa bau ni? Dia kata api neraka. Api neraka. Dia kata, apa yang dia bumi itu bercakap? Dia kata dia munajat juga macam syurga. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, mana yang kau telah janjiku? Banyak azab di dalam aku, banyak arang, banyak batu, banyak ular dalam aku, banyak macam-macam azab-azab dalam aku. Aku tak sabar nak orang yang jahat masuk kepada aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, sabar, aku akan berikan kepada kamu semua kafir dan kafirah, orang jahat dan laki daripada laki dan perempuan, dan semua orang yang sombong dan zalim di dalam dunia ini, dan tidak beriman kepadaku. Maka api neraka, dia kata, aku rida, aku rida. Jadi setiap hari syurga dan api neraka rindu kepada kau ni. InsyaAllah kita syurga rindu kepada kita. Ya Rabbi. Lepas tu Rasulullah SAW sampai kepada Palestin, kepada Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah SAW nampak al-masjid, turun dengan al-buraq. Dia ikat al-buraq. Al-buraq pun dia ada tali yang pegang dia. Bukan kerana al-buraq akan lari, sebab itu Rasulullah ikat, tidak, tetapi itu adat lah. Kalau ada binatang dia kena ikat supaya tak pergi. Dan Jibril AS ada satu batu di depan Masjidil Aqsa, depan pintu masjid. Batu tu macam kubah macam tu. Jibril masukkan tangannya dekat batu tu, jadi ada lubang. Jadi Rasulullah masukkan tali di dalam lubang itu di batu, ikat al-buraq. Lepas tu masuk di dalam Masjidil Aqsa. Rasulullah salat dengan Jibril 2 rakaat terlebih dahulu. Lepas Rasulullah habis, dia nampak terkejut. Masjidil Aqsa tiba-tiba penuh, ramai, dan cahaya terang sangat dalam. Dia nampak satu orang sujud, satu orang rukuk, satu orang, dia kata terus, aku kenal terus ini Nabi-Nabi Allah. Dan Allah di waktu tu bangkitkan Nabi-Nabi semua dengan badan mereka, bukan ruh saja, dengan badan mereka, supaya menzahirkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu tiba-tiba ada seorang daripada mereka atau dari malaikat baca azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu iqamat.
semua para anbiya saf mereka yani terlalu ramai dalam Masjidil Aqsa, para anbiya dan mursalin dalam saf. Sebelah kanan dan kiri Rasulullah, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ini atuk dia. Nabi Ibrahim atuk Rasulullah. Ismail atuk Rasulullah. Nabi-nabi yang lain semua sebelah saf yang pertama dan saf yang belakang. Lepas baca iqamat, mereka semua setiap satu pandang kepada yang lain. Siapa yang boleh jadi imam? Semua tak berani. Kerana sultan para anbiya ada. Raja para anbiya ada. Yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Jadi semua tak berani. Waktu tu Jibril yang pegang tangan Rasulullah, dia kata, kamu yang kena jadi imam. Kamu yang tafadhal, silakan. Dia yang tolak Rasulullah ke depan, dia kata, kamu jadi imam. Walhal Rasulullah SAW muda, dan mereka ni lagi tua, pun atuk-atuknya Nabi Adam pun ada. Dari Adam sampai Nabi yang terakhir, semua ada. Dan Rasulullah SAW salat 2 rakaat kepada mereka. Ulama kata ada sahabat namanya Ka'ab, dia kata, ya Rasulullah, siapa yang salat belakang kamu waktu itu? Nabi SAW jawab kepadanya, dia kata, semua para anbiya yang pernah dibangkit oleh Allah, semua ada belakang saya. Yani dia imam para anbiya, bukan imam kita orang Islam. Tak, para anbiya pun semua sanggup salat makmum belakang Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Imam Subuki dia kata, Nabi SAW dalam kejadian ini sebenarnya panjang sangat pencerahannya. Kalau kita nak syarah, Imam Subuki dia kata, dengan ringkas sahaja, macam Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, Nabi SAW dia adalah Nabi kepada seluruh manusia, hatta kepada para anbiya. Sebab itu Nabi-Nabi semua salat belakang Nabi makmum. Dia tak boleh orang jadi belakang imam, kena jadi orang yang paling mulia lah, paling hebat, paling alim. Jadi Nabi Muhammad SAW jadi imam mereka semua. Lepas tu habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terjadi satu perkara yang ajaib. Nabi Ibrahim pula, dia angkat tangannya, dia kata, ya Allah, setiap satu Nabi memuji dirinya, memuji kepada Allah atas nikmatnya yang Allah beri kepadanya. Nabi Ibrahim dia kata, Nabi Adam dia kata, ya Allah, segala puji bagimu kerana menjadi aku ayah manusia dan kamu menciptakan saya dengan tanganmu terus. Nabi Ibrahim dia kata, ya Allah, alhamdulillah kerana kamu menjadikan saya Khalilur Rahman, memberi kepada saya kerajaan yang agung. Semua para anbiya dari keturunan saya, Nabi Ibrahim. Nabi Musa dia kata, alhamdulillah yang binasakan Fir'aun oleh saya. Nabi Musa ni Nabi yang garang. Dia yang garang, tabiatnya yani dia bukan lembut-lembut. Nabi Musa. Doa dia apa? Sebab itu Doa dia apa? doa dia, dia cakap, alhamdulillah yang Allah binasakan Fir'aun oleh saya, dan Allah mau berbicara terus dengan saya, sebab dia kalimullah, Nabi Musa. Dan Allah menjadi umatku kaum yang memberi hidayah kepada orang lain, iaitu Bani Israel. Lepas tu Nabi Daud, dia bangun, setiap satu dia cerita, setiap satu dia mulai cerita. Nabi Daud dia kata, alhamdulillah yang Allah berikan kerajaan kepadaku, Allah mengajarkan saya Az-Zabur, Allah lembutkan besi di tangan saya. So Nabi Daud kalau pegang besi yang besar pun terus jadi lembut, cair di tangan dia. Itu mukjizatnya. Dan Allah taskhirkan bukit dan gurun semua ikut saya, di bawah arahan saya, dan Allah memberikan hikmah kepada saya. Nabi Sulaiman bangun, alhamdulillah yang Allah taskhirkan angin dengan syaitan-syaitan semua jadi tenteraku, dan jin semua tentera. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun oleh jin dan syaitan. Semua semua jadi khidmat kepada ni. Allah suruh murid syaitan semua di dunia jadi tunduk kepada Nabi Sulaiman. Isa alaihi salam yang terakhir, dia bangun, dia kata, alhamdulillah yang menciptakan saya, yang menjadikan saya seperti Adam. Yani Allah ciptakan saya tanpa ada ayah. Dan Allah dengan kalimah Allah, iaitu kun, jadi, terus saya jadi. Ibunya Maryam tak kahwin, tapi dia hamil dengan Isa. Dia bangga dengan itu. Dan Allah ajarkan saya At-Taurah, Al-Injil, dan Allah jadikan saya mengubatkan orang yang sakit dengan tangan saya, hidupkan orang yang mati. Semua itu kemuliaan Allah kepadaku.
Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, kamu semua telah memuji kepada Tuhan kamu. Sekarang aku akan mula memuji kepada Allah. Alhamdulillah alladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengutuskan saya sebagai rahmah lil alamin. Mereka semua tak boleh cakap tu, sebab bukan lil alamin. Setiap satu kepada kaumnya sahaja. Nabi Muhammad sahaja lil alamin. Dan Allah mengutuskan saya Nabi kepada manusia semua. Dan Allah bagi saya Al-Quran. Dan Allah menjadikan umatku. Setiap satu Nabi dia cerita tentang dia. Nabi Muhammad tak ingat, tak lupa kita. Di depan para anbiya pun di depan Allah, dia tak lupa kita. Dia ingat kita juga. Dia sempat juga berbangga dengan kita. Macam mana umatnya? Nabi SAW kata, dan Allah menjadikan umatku umat yang terbaik yang pernah keluar di manusia. Yani berbangga dengan kita. Dan Allah menjadikan umatku tingah wasatiyah. Dan Allah menjadikan umatku sahaja, Nabi SAW. Allah menjadikan umatku yang terakhir di ciptaan Allah zaman, tapi mereka yang terdahulu akan masuk syurga. Yang terlebih dahulu masuk syurga sebelum umat yang lain. Kita akan masuk syurga sebelum umat Musa, walaupun mereka sebelum kita dengan 5,000 tahun, tapi kita akan masuk awal. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah meluaskan dada saya, mengampunkan dosa saya. Allah tinggikan sebutan dan nama saya, dan Allah menjadikan saya pembukaan para anbiya dan penutup para anbiya. Nabi Ibrahim di waktu itu dia pandang kepada para anbiya semua, dia kata, bihadza fadalakum Muhammad. Dengan inilah Muhammad menjadi yang lebih agung dari kita semua. Yang dia sebut tadi itu, kelebihannya dan kelebihan umatnya. Ini Ibrahim, dia pun rasa bangga dengan Nabi Muhammad sebab ini keturunannya. Nabi Muhammad pun keturunan Nabi Ibrahim AS. Lepas tu mereka berbincang, para anbiya dan mursalin. Boleh lagi Syah? Boleh ya? Boleh. Panjang lagi. InsyaAllah. Boleh. Nabi lepas tu mereka semua berbincang, para anbiya dan mursalin, yakni tentang hari kiamat. Setiap satu Nabi kata, macam mana tentang hari kiamat? Ada orang tahu, ada mereka cakap, kita semua serah kepada Isa. Yakni di waktu tu macam mesyuarat para anbiya dan mursalin semua. Sama-sama. Yang Allah ciptakan mereka semua. Yakni ajib, subhanallah. Itu tak pernah jadi, tahu. Di zaman Nabi Musa dia tak pernah nabi-nabi semua berkumpul macam ni. Dari sejarah manusia semua, dari mula Allah cipta Adam di zaman Nabi Muhammad. Sebab ini yang last, yang akan penutup para anbiya dan mursalin. Jadi kamu semua akan berkumpul. Sebab ini habis, penutup. Lepas ni dunia hancur, kiamat. Jadi mereka kata kita serah kepada Isa. Sebab apa? Isa akan turun lepas Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi Nabi Isa dia kata, kejadian hari kiamat tu aku tak tahu, tapi aku akan cerita tentang tandanya. Allah sudah ajar saya dan bagi tahu, iaitu di akhir zaman akan turun keluar Ad-Dajjal, dan aku akan ada 2 pedang di waktu itu turun dari langit. Dari mula Ad-Dajjal sahaja nampak aku, dia nampak sahaja matanya kepada mata aku, dia tu cair badannya, hilang. Habis Ad-Dajjal dari dunia dengan pandang sahaja kepada Nabi Isa. Nabi Isa pandang kepada dia. Lepas tu akan keluar Ya'juj Ma'juj. Dia cerita saja tentang tanda. Mereka akan rosakkan dunia. Lepas tu aku yang akan baca doa penasakan mereka, sehingga satu bumi jadi busuk daripada badan mereka sebab terlalu banyak Ya'juj Ma'juj. Lepas tu aku baca doa, Allah turunkan hujan, bawa badan mereka semua tu kepada laut. Dia kata, Isa, kalau perkara tu semua dah jadi, Dajjal selesai, Ya'juj Ma'juj dah mati di dunia ni, waktu tu dia kata hari kiamat tu macam perempuan yang hamil yang sudah habis bulan, habis masa, keluarganya tunggu sahaja bila-bila dia lahirkan anak. Yani waktu tu khalas, orang kena bersedia lepas Ya'juj Ma'juj. Selepas Ya'juj Ma'juj, waktu tu kerana Rasulullah pun dah pusing sana tengok sana, dia duduk dengan tiba-tiba rasa dahaga sangat. Nabi SAW dia minta Jibril nak air, nak minum. Jibril dia kata baik, dia bawa dia, bagi dia 2 syawan, satu susu, satu arak, khamar.
Nabi SAW nampak dia pilih susu. Jibril dia kata bagus, kamu pilih al-fitrah, kamu pilih fitrah yang bagus. Kalau kamu minum khamar, umat kamu akan sesat. Jadi subhanallah, kita sekarang dilindungi oleh kebijaksanaan dan cara Rasulullah SAW yang bijak. Yani oleh keberkatan Rasulullah kita dijaga sampai sekarang. Kalau Rasulullah salah di waktu itu, kita semua akan sesat. Yani umat Islam akan hancur, takkan sampai hari kiamat. Tapi subhanallah, sebab itu kita, hatta majlis kita ini oleh keberkatan Rasulullah. Kita ingat Rasulullah sentiasa. Apa-apa yang kita buat baik, kita bahagia, kita gembira, kita kena ingat itu semua sebab Rasulullah. Allah memang Tuhan yang ciptakan perkara itu, tapi sebab itu siapa? Rasulullah. Rasulullah dia sebab perkara itu. Lepas tu mula sekarang al-Mi'raj. Habis jumpa Anbiya, habis semua jumpa mereka, salam mereka, semua. Dia akan jumpa mereka, bahagian mereka Nabi di langit. Keluar sahaja daripada pintu Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah siap di depan masjid. Di depan pintu ada Mi'raj. Mi'raj itu satu makhluk yang dari cahaya, seperti macam sekarang lift. Seperti lift. Rasulullah masuk di tinggal dia, di bawah Rasulullah. Di bawah Rasulullah dengan cahaya. Jibril sebelah dia, ikut teman Rasulullah SAW. Dia naik sehingga langit yang pertama. Jibril ketuk pintu. Ketuk pintu langit yang pertama. Malaikat yang jaga, sebab setiap satu malaikat dia ada penjaga. Penjaga langit itu dari syaitan. Lepas ketuk pintu, siapa? Dia kata Jibril. Dengan siapa? Dia kata dengan Muhammad. Oh, sudah diberi khabar, sudah dipanggil oleh Allah. Yani malaikat semua sudah tahu. Sudah tahu yang satu hari Nabi Muhammad ni akan naik kepada langit. Ada bahagian ulama kata bumi ini, ada bahagian ulama dia kata antara asbab Isra Mi'raj, bumi berbangga kepada langit. Kata, aku lebih bahagia, lebih mulia dari engkau. Wahai langit. Langit kata kenapa? Dia kata, dahi Muhammad sujud atasku. Dia bijak dengan kakinya, saya bukan kau. Jadi langit mengadu kepada Allah. Allah kata, saya akan bawa dia untuk mengambil hati langit itu. Dan ahli langit juga, ada bahagian malaikat yang selalu di bumi, ada bahagian malaikat di langit. Malaikat yang di atas, mereka cakap kita selalu di tempat yang Rasulullah hidup. Macam tu. Jadi Allah SWT janji, ahli langit, satu hari aku akan bawa kekasihku ni, supaya kamu semua dapat jumpa dia dan melihat dia. Jadi mereka tanya Jibril, sudah dipanggil? Dia kata sudah. Mereka kata marhaban bihi, ahlan wa sahlan, yani selamat datang. Lepas dia buka pintu, dia masuk kepada langit yang pertama, dia jumpa satu lelaki yang besar, tinggi. Di sebelah kanannya pintu syurga, sebelah kirinya pintu api neraka. Kalau dia pandang kanan, dia senyum gembira. Kalau dia sampai kiri, dia menangis sedih. Jibril, Nabi Muhammad tanya Jibril, siapa ni? Dan apa yang kanan kiri ni? Dia kata, ini Adam, ayah kamu. Yang sebelah kanan itu ahli syurga dari zuriatnya. Jadi kalau dia nampak mereka gembira, dia suka, baguslah kamu ikut saya wahai anak saya. Kalau dia nampak sebelah kiri orang kafir daripada zuriat Adam, jadi dia rasa sedih. Lepas tu Nabi SAW ucap salam kepada Nabi Adam. Dia kata, Assalamualaikum wahai ayah. Nabi Adam jawab, marhaban bil ibni salih. Selamat datang wahai anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Tapi tadi dekat batu mati saya jumpa dah semua. Ya, tapi di langit melihat Adam dengan penciptaannya yang sebenar itu. Sebab Nabi Adam tinggi penciptaannya. Naik atas gunung dengan 2 langkah sahaja. Gunung yang besar, 2 langkah sahaja sampai. Nabi Adam panjang. Selepas zaman Nabi Adam pun, di zaman Nabi Nuh macam tu, manusia masih tinggi, yang besar. Selepas tu dia
Allahumma salli wa sallim alaihi. Ayuh. Lepas tu Nabi SAW sebelum naik kepada langit yang kedua, Allah tunjukkan Rasulullah SAW lagi tentang contoh siksaan orang yang buat salah. Dia nampak bahagian orang yang dipotong bahagian dari badan mereka, kemudian mereka dipaksa makan daging mereka, badan mereka. Dia kata, kenapa macam ni? Dia kata, kerana kamu di dunia makan daging saudaramu, yang ini mengumbat. Ini antara cara juga bersiksa kepada orang yang mengumbat, yang ghibah dan aibkan orang dan hinakan orang, iaitu dia kena makan dagingnya sendiri. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan orang yang mengumbat kepada orang lain dengan orang yang makan daging orang lain. Macam orang makan daging manusia yang masih hidup. Yani perkara tu sangat turut dan tak bagus. Tapi Allah SWT kata orang yang mengumpat hakikatnya sebenarnya dia macam ni. Dia sekarang tinggal makan daging orang. Sebab itu persiksaannya begitu. Lepas tu naik lagi yang kedua, dia jumpa Nabi Isa dengan Yahya bin Zakaria di sana. Lepas tu naik langit yang ketiga, di sana dia jumpa Nabi Yusuf AS. Hatta Nabi SAW dia kata, ajib kecantikan Nabi Yusuf. Dia kata dia daripada dengan kaumnya, dia seperti rembulan di tengah bintang-bintang. Nabi Yusuf AS. Lepas tu langit yang keempat dia jumpa Nabi Idris. Langit yang kelima dia jumpa Nabi Harun. Nabi Harun dia kata janggutnya sampai bosannya. Banyak Nabi Harun. Dan di antara di sebelahnya ada ramai orang duduk, dia tengah berbicara kepada mereka di langit yang kelima. Nabi SAW kata, siapa ni? Dia kata, ini Harun yang kaumnya sayang kepadanya, iaitu Bani Israel. Bani Israel Allah SWT hantarkan kepada mereka Nabi Musa, Nabi Harun, dua kan, adik-beradik sekali. Ya, tapi Bani Israel lebih suka Harun dari Musa, sebab Musa garang. Musa ni garang dan cepat baca doa atas siapa yang tak dengar, dia baca doa. Jadi mereka suka Harun. Harun lemah lembut. Jadi hatta di alam langit pun Bani Israel dekat dengan Harun, bukan dengan Musa. Lepas tu langit yang ketujuh Nabi Musa pula. Tapi walaupun Nabi Musa garang macam tu, tapi dia Nabi yang agung, Nabi yang besar, Nabi Musa. Sebelum jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi SAW melihat satu perkara yang ajib, iaitu dia nampak para anbiya dengan umat-umat mereka. Sampai Nabi SAW dia kata, aku nampak bahagian Nabi umatnya bawah dari 10 orang. Yakni sepanjang hidupnya di dunia ni, yang ikutnya bawah dari 10 orang, tak sampai 10. Ada juga Nabi macam ni. Ada Nabi yang tak ada siapa-siapa ikut dia, yakni dia hidup di dunia ni sampai selesai, satu pun tak ikut dia. Nabi. Ini Nabi. Ini tenangkan hati kita. Kalau orang tak ikut kita, orang tak nak dengar nasihat kita, orang tak nak ambil manfaat dengan kita, jangan sedih. Ada Nabi juga yang orang tak ikut dia. Tenangkan hati kamu. Bukan kamu orang yang turut sangat. Ada Nabi yang kamu dapat tu pun dia tak dapat 1/10 dari yang kamu dapat. Walhal dia Nabi yang dapat wahyu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW nampak satu umat yang besar, luas, banyak, ramai. Jadi Nabi SAW kata, Masya Allah, yani, umat siapa ni? Jibril dia kata, ini umat Musa. Ini kaum Musa. Umat Musa, umat yang paling banyaklah. Tapi Jibril tak mahulah Nabi SAW sedih di waktu tu. Dia kata, tapi tak payah tengok sana, yakni umat Musa. Dia kata, tengok ke sana, di atas. Dia nampak manusia ramai, penuhkan udara semua. Paling ramai, tak kalahkan yang umat Musa semua. Dia kata, ya ini siapa ya Jibril? Dia kata, ini umat kamu. Ini umat kamu, umat Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi SAW dia kata, ahli syurga 120 saf. 120 saf ahli syurga semua.
80 saf daripada umat Nabi SAW. 80 dari kita umat Nabi SAW. Soft tu panjang dulu. Iyalah, wasaf panjang. Dan saf ada saf yang pertama, ada saf yang kedua, atau yang ketiga. Siapa yang pertama itu sahabat, siddiqin, orang yang iman mereka tinggi. Itu selalu saf yang pertama. Dan saf yang pertama ni dia tak mesti ada di zaman Nabi. Hatta dari zaman kita ini ada bahagian orang yang Allah akan pilih, sampai terpilih. Ada bahagian orang yang sangat tinggi, Allah akan pilih mereka. Kamu di akhir zaman, tapi sifat kamu layak saf yang pertama, belakang Muhammad terus. Jadi di akhirat dia hidup mungkin 1000 tahun, 1400 tahun macam tu. Tapi di akhirat dia belakang Nabi Muhammad SAW terus, belakang dia. Seolah-olah dia dari sahabat. Sebab apa? Sebab amalannya dan yakinnya kepada Rasulullah SAW. Selepas itu Musa alaihissalam menzahirkan, bukan, kita tak boleh nak kata syampuru, tapi yani dia gembiralah untuk Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata marhaban bil akhi salih. Yani ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku yang baik, yang soleh, dan Nabi yang soleh. Dan Nabi Musa baca doa untuk Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Musa dia kata, Bani Israel ini mereka mengaku aku adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Mana ada pemuda ini, yakni Muhammad SAW, Nabi Muhammad, pemuda ini lebih mulia daripada aku. Lepas tu Rasulullah SAW lalu jauh ke sana. Nabi Musa nampak kebadannya menangis, sedih. Ditanya Nabi Musa, kenapa nangis? Dia kata, aku nangis kerana ghulam. Ghulam ini macam budak. Dia panggil Nabi Muhammad budak ini. Budak ini datang selepas aku, tapi yang akan masuk dalam syurga lagi ramai daripada umatnya. Yang daripada umatnya lagi ramai daripada umatku. Kalau kelebihan dan kemuliaan itu untuk dirinya sahaja, aku tak kisah. Tapi umatnya juga. Nabi Musa kata, umatnya juga. Yakni kelebihan Muhammad yang besar itu macam tumpah sekali atas umatnya sekali. Sebab itu Nabi SAW dia tak pernah lupa kita. Hatta tadi waktu Anbiya semua setiap satu berbangga dengan nikmat Allah atasnya, kebanyakan daripada kebanggaan Nabi SAW dengan umatnya. Umatku, 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 umatku. Jadi Nabi Musa dia kata, kalau dia sahaja okeylah, dia Nabi dia. Umatnya juga. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis lain, dia kata, Inna min ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Sesungguhnya ada bahagian ulama sahaja daripada umatku yang mana mereka hebat seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Bukan seperti ulama Bani Israel, tak, seperti Nabi mereka, iaitu ulama daripada umatku sahaja. Seperti para anbiya daripada Bani Israel. Ini mulia sangat umat Nabi SAW. Pukul berapa? Boleh sambung lagi sikit sampai solat. Baik, lepas tu naik langit yang ke-7. Kita sekarang ikutlah Rasulullah. Kita mi'raj sekali dengan roh kita, dengan hati kita, dengan khayal kita lah. Ikutlah Rasulullah SAW. Langit yang ke-7, di sana ada atuknya Nabi Ibrahim AS. Duduk atas kursi daripada emas, bersandar kepada Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu dia atas langit yang ke-7 dan dia selari dengan Kaabah. Atas Al-Kaabah. Macam mana nak kata? Ada satu Selari. Dia selari betul-betul atas Al-Kaabah, sehingga Nabi kata kalau satu batu jatuh dari Al-Baitul Ma'mur yang atas langit yang ke-7 tu, dia akan jatuh atas Al-Kaabah. Dan Al-Baitul Ma'mur ini ajib semua. Subhanallah, ini belik sangat. Apa yang belik? Setiap hari masuk dalamnya 70,000 malaikat. Tak keluar sampai hari kiamat. Masuk bawah dan keluar dan kaki lagi. Itu di luar. Tak, yang ini masuk dalamnya. Macam dalam Al-Kaabah. 70,000 malaikat. Dan tak keluar. Setiap hari masuk 70,000 setiap hari. Nanti waktu tu Nabi SAW nampak orang yang baju mereka bersih, cahaya. Ada bagian orang setengahnya bersih, setengahnya kotor. Nabi SAW kata, siapa ni? Hai Jibril. Dia kata, ini daripada umatmu yang tak pernah buat dosa. Bersih. Yang ini
Ada baik, ada dosa juga, ada salah, ada ini. Jadi Nabi SAW dia baik. Dia masuk Al-Baitul Ma'mur bawa orang yang bersih sahaja. Tapi Jibril dia kata apa? Tapi yang lain juga baik. Yani jangan sedih. Kalau ada dia baik, tapi bukan maknanya kalau kamu baik kamu boleh dapatkan kemuliaan yang besar itu. Siapa-siapa yang tinggi derajatnya dia layak masuk Al-Baitul Ma'mur. Jadi Nabi SAW masuk Al-Baitul Ma'mur, salat di dalamnya. Selepas tu Nabi Ibrahim dia ucapkan satu ucapan untuk kita semua. Dia kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai anakku, kirimlah salamku kepada umatmu. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah Ibrahim. Kita kena jawab salam kepada Nabi Ibrahim. Kita kena jawab betul-betul. Sebab ini Nabi Ibrahim ucap salam kepada kita. Dia saja daripada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim. Dikirim salam kepada kita. Dia suruh Nabi Muhammad, iqra ummataka salam. Sampaikanlah salam aku kepada mereka, kepada umatmu. Dan suruhlah mereka dan bagi tahu mereka syurga ini tanahnya baik. Tanahnya luas, pasirnya baik sangat dan halus. Suruh mereka banyakkan tanam, banyak tanaman. Suruh mereka buat banyak tanaman dalam syurga. Jadi Rasulullah tanya dia, tanaman macam mana wahai Nabi Ibrahim? Dia kata suruh mereka baca banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sama-sama, kita baca 3 kali dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali kan kita dapat sekarang sudah ditanam 3 pokok untuk kita di syurga. Siapa yang baca banyak dapatlah banyak dalam syurga. Sebab syurga ini ulama kata dia macam ladang atau pasir yang luas kosong. Bina dalamnya istana lah, pokok lah, sungai, semua ikut amalan kita. Apa yang kita buat dibinakan untuk kita. Jadi amalan kita yang kita buat hari-hari tu dia terus buat kerja sana. Malaikat buat kerja bina untuk kita. Ustaz, kan dia yang kaya hati sama Surah Ta'ala Sayyidina Ibrahim. Adakah itu kisah yang sama waktu Nabi Ibrahim kirim salam kepada umat kita sebelum kita sembahyang? Ayat akhir. La, itu lain. Itu macam Allahumma salli ala sayyidina. Itu Nabi Muhammad SAW dia yang pilih tu. Tapi Nabi SAW ajar kita setiap hari dibagi al-asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim. Okey. Aywa. Yani Nabi SAW ingatkan kita, yakni mungkin Nabi SAW tak pernah macam bawa kita umatnya kuat kepada siapa-siapa Nabi kecuali Ibrahim. Selalu dalam doa, hatta tahiyat pun dalam solat Nabi SAW suruh kita jangan lupa ayahku Ibrahim. Ibrahim ni yani perkara besar dalam Nabi SAW. Hatta Nabi SAW ketika jumpa para anbiya semua, bisa seperti Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, satu sahabat namanya Urwa. Dia kata serupa macam dia, macam dia. Musa macam lelaki daripada kampung kabilah Shanu'ah. Shanu'ah ini dari Yaman. Lelaki itu semua tinggi dan besar, badan mereka besar dan kulit mereka tak putih sangat. Macam tu. Musa macam tu. Dia kata Ibrahim ini macam kawan kamu, dia kata. Yang ini dia, Nabi SAW. Dia kata serupa macam saya. Muka semua saya, Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu Nabi SAW selalu dia sebut Nabi Ibrahim dalam, kalau ajar kita doa, kalau ajar kita tahiyat, mesti Nabi Ibrahim ada dalam doa tu. Lepas tu Nabi SAW naik kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dia pokok, macam pokok. Daunnya macam telinga gajah, tapi besar. Banyak. Aywa. Satu. Dia satu tapi luas besar yang Daun tak boleh bayang macam mana. Daun itu. Daunnya banyak. Pokok itu satu. Lepas tu yakni Nabi SAW dia kata sampai Sidratul Muntaha aja, apa-apa yang naik dari kepada langit sampai sana tak boleh lepas
ke atas lagi. Ke atas tak boleh siapa-siapa lepas. Dan apa-apa yang turun dari Allah sampai Sidratul Muntaha, dari sana Jibril ambil. Jadi Sidratul Muntaha ni macam barisan yang antara alam yang ilahi dengan alam bawah. Dan Nabi SAW dia kata, tiba-tiba turunnya yakni perkara yang belik daripada yang ajib, hebat dari Allah kepada pokok itu. Dan pokok itu bergerak dengan dan tukar warna dia terus semua. Setiap satu daun warna lain. Dan Nabi SAW dia kata, warna yang aku tak pernah melihat dan aku tak tahu apa nama warna tu. Yakni ada banyak warna yang tunggu kita yang kita tak tahu. Warna dunia ni semua di dunia. Banyak warna baju, warna kulit, warna buah, warna semualah. Warna-warna ada banyak yang tunggu kita di syurga. Yang tak ada di dunia. Hatta buah-buah di dunia, di syurga, namanya sahaja sama macam di syurga, di dunia, tapi tak sama. Apple, orange, besang, semuanya sama macam nama sahaja. Wa utu bihi mutasyabiha. Tapi hakikatnya lain, rasanya lain. Subhanallah. Taib. Lepas itu Nabi SAW dia kata, tiba-tiba aku melihat Jibril. Jibril di sana dah mula yakni dia zahir untuk Rasulullah dengan penciptaannya yang sebenar. Dia mempunyai 600 sayap. Setiap satu sayap boleh menutupkan satu dunia. 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. 600 satu tu tutup satu dunia. Ya, satu sayap tutup satu Tapi dunia. ada 600. Ada 600. Dan dia kata yang tutup dia tu hujung dia. Sebab malaikat Jibril ini dia boleh tukar bentuk badannya tu jadi lelaki. Tapi badannya yang sebenar yang Allah cipta, hatta Nabi SAW ketika awal kali pertama dapat wahyu, dia nampak Jibril, dia pingsan. Dia tak tahan. So Jibril keluar, dia tengok antara langit dan bumi depan dia. Yang di Madinah katanya Ini di Makkah. Di Makkah lagi, belum lagi. Ini di Makkah. Dia tak tahan, Nabi SAW pingsan. Sebab itu Jibril dia tak pernah keluar dengan badannya yang sebenar dapat Rasulullah kecuali 2 kali saja. Dia kisah Rasulullah. Tapi di atas Sidratul Muntaha di sana, itu yang Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Allah Nabi Muhammad telah melihat Jibril kali kedua dekat Sidratul Muntaha. Di sana Nabi SAW dia kata, aku pun rasa pelik dengan Jibril. Ini Jibril yang selalu turun. Dia kata dia gerakkan sayap dia semua yang 600. Dia kata ada banyak perkara yang keluar daripada setiap satu sayap. Yang Nabi SAW dia kata apa? Itu tahawil. Apa tahawil itu? Dia kata perkara yang pelik-pelik, yang agung, yang hebat, yang tak boleh bayang, tak tahu nak cerita apa. Apa itu? Yang penting perkara yang buat kita rasa dahsyat, yang keluar jatuh daripada sayapnya. Jibril alaihissalam. Di waktu yang lain dia kata, aku nampak Jibril ni macam kain yang lama, macam ni sujud kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Rasulullah nak naik ke atas, Jibril berhenti. Dia kata, di sini nak tinggalkan kawan kamu, tak baik. Dia kata, tak, aku kalau naik lagi aku akan terbakar. Kamu sahaja diizinkan wahai Muhammad. Di waktu itu atas Sidratul Muntaha datangnya satu awan atas Rasulullah. Awan tu yang bawa Rasulullah sahaja dari dekat Sidratul Muntaha. Dia datang awan itu tarik Rasulullah dalamnya. Awan itu yakni hilangkan Rasulullah. Jibril tunggu di sana. Dia kata, aku tak boleh naik lagi. Tak boleh, yang atas tu tak boleh. Tak ada siapa-siapa malaikat yang boleh naik atas. Atas Sidratul Muntaha. Atas Sidratul Muntaha hatta Jibril tak naik. Itu arash apa? Al-kursi, al-arsh, itu semua atasnya, semua bawah Sidratul Muntaha tu. Sidratul Muntaha lagi tinggi, yang paling atas. Atas itu tak ada makhluk yang boleh naik. Nabi SAW datang satu sahabat daripada Allah. Sahabat yakni awan, ambilkan Rasulullah kepada alam Allah. Di waktu itu Rasulullah SAW dia kata, aku nampak cahaya sahaja. Saya macam, dia kata, aku ditolak sahaja dari satu hijab kepada satu hijab, sampai 70 hijab. Dan setiap satu hijab antaranya tak tahu berapa ratus tahun boleh, tapi dengan mukjizah lah, dengan sekali mata sahaja boleh lalu.
Yani memang Rasulullah jauh sangat dari Jibril, dari semua makhluk, dari malaikat, dan Allah nak bawa dia ke sana. Sampai Rasulullah dia kata waktu tu aku dah mula rasa macam persendirian. Sebab sepanjang rihlah ni Jibril ada sebelah aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu Rasulullah ni suka Abu Bakar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan suara Abu Bakar di dalam suasana itu untuk menggembirakan dan menenangkan hati Rasulullah. Sampai Rasulullah dia kata, aku bilik Abu Bakar ada di sini sebelah aku ke atau apa, tapi tak, Allah ciptakan suara Abu Bakar. Dia kata, tunggu wahai Muhammad, Allah solah. Dia kata, Nabi kata, macam mana Allah solah? Tapi Allah solah tu yakni baca doa, yakni apa? Turunkan rahmatnya kepada Nabi. Waktu itu bukalah hijab. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak boleh fikir tentang itu. Tapi Nabi SAW dengan dua-dua matanya melihat kepada zat Allah. Perkara itu tak ada satu makhluk hatta Jibril alaihissalam tak pernah tengok. Dia ambil wahyu sahaja dari belakang hijab, dari Sidratul Muntaha bawah sana. Dari sana ambil wahyu, dia pun dengan tunduk semua hantarkan kepada Nabi. Itu sahaja. Ini Jibril yang paling dekat dengan Allah. Nabi SAW lalu sana. Dia melihat zat Allah. Adakah maksud itu zat Allah di atas? Tak, Allah nak tunjukkan dia saja. Allah nak muliakan Nabi SAW. Jadi sebab itu dia jemput dia naik atas. Lepas Allah Subhanahu Nabi SAW nampak zat Allah di waktu itu dengan matanya, dia terus terjatuh sujud kepada Allah. Dia kata Allah, dia sujud kepada Allah. Dia kata at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah. Dia ucap salam dan tahiyat kepada Allah. Allah jawab kepadanya, assalamu alayka. Berbicara dengan secara langsung di depan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Sekarang dia di depan zat Allah. Siapa orang yang boleh tahan? Tak ada siapa-siapa boleh tahan perkara itu. Dan Nabi SAW belum lagi meninggal, masih di alam dunia dengan badan dia, dengan baju dia, dengan mata dia. Bukan dikata waalaikumsalam ya Muhammad, la ya ayyuhan nabi, ya muliakan. Dia sebutkan Nabi dengan Nabi, wahai Nabi. Kalau Adam, ya Adam, ya Isa, ya Isa, ya Musa, ya Idris. Allah panggil mereka dengan nama. Tapi kalau Nabi Muhammad tak, wahai Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuba bayang di waktu tu sebetulnya Nabi SAW hilang semua, tapi Nabi SAW kuat. Dan di waktu itu Rasulullah SAW ingatkan kita, ya Allah, ingat kita di waktu itu, di kawasan itu yang luar biasa dahsyat. Sebenarnya sebelum naik Rasulullah, hatta Jibril minta tolong Rasulullah, boleh sampaikan hajat saya? Jibril, Rasulullah yang cakap dengan Jibril, ada apa-apa hajat saya boleh sampaikan. Dia kata, mintalah dari Allah, izinkan saya khidmat umat kamu, lalu atas jambatan as-sirat, atas sayap aku kepada syurga. Dia nak dapat kemuliaan, kita bijak kaki kita atas sayap. Kalau kita ahli syurga, mudah-mudahan kita ahli syurga insyaAllah. Dan Nabi Muhammad SAW kata kepada Jibril, okey. Nabi SAW kerana dia di depan zat Allah, dia lupa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabi. Dia kata, bagaimana dengan hajat Jibril? Nabi SAW dia kata, na'am ya Allah. Ya, Jibril minta macam ni. Dia kata, bagi tahu Jibril. Sebenarnya Allah boleh bagi tahu terus kepada Jibril. Sebab Jibril dia asalan, subhanallah, Jibril dia rasul antara Allah dan Rasulullah kan. Di Isra Mi'raj, Rasulullah jadi rasul antara Allah dan Jibril. Dia pula yang jadi sampaikan kepada Jibril wahai. Dia kata, bagi tahu kepada Jibril, aku terima permintaan kamu. Jadi dia akan khidmat umat Nabi SAW di waktu lalu atas jambatan as-sirat kepada syurga. Waktu itu Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dikata kepada Rasulullah, mintalah wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Kata, tegakkanlah kepala kamu, jangan sujud, tegak, duduk. Dan sal tu'ta, mintalah apa-apa daripadaku. Ini peluang yang luar biasa, minta. Jadi Nabi SAW dia kata, ya Allah, labbaika ya Rabb, labbaika. Okey ya Allah,
Ya Allah, kamu telah menganggap Ibrahim khalilmu, Musa kalimmu, Daud memberi kerajaan yang agung, banyak mukjizat, Sulaiman, Isa, Musa. Allah Subhanahu wa taala dikata, dan engkau wahai Muhammad, aku anggap kamu kekasihku. Anta habibi, dia kata. Anta habibi. Allah terus dengan cara langsung terus. Ajib. Kalau selain Nabi SAW, dia akan jadi air di waktu itu. Tapi Nabi SAW kuat. Tidak ada satu bukan manusia, tidak ada satu makhluk pun, hatta bukit, hatta langit semua, 7 langit, hatta al-arsh wal kursi boleh tahan perkara itu. Sebab itu kalau Allah pandang sahaja kepada al-arsh, dia menggegar. Nabi SAW terus secara langsung di depan zat Allah, dan dia pun cakap dengan dia, anta habibi, aku anggap kamu kekasihku, habibi. Ajib. Nabi SAW waktu itu dia kata, aku rida, aku rida dengan itu. Tenang hati Rasulullah SAW dengan itu. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala dia kata kepada Rasulullah, aku telah mengutuskan kamu kepada manusia semua dan meluaskan dada kamu, ampunkan dosa kamu, tinggikan peringatan kamu. Saya menjadi umat kamu yang akhir, tapi yang mereka yang dahulu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata, dan aku akan fardukan atas kamu dan umat kamu 50 solat. Ambilkan dia, kamu dengan umat kamu, silakan balik. Waktu itu awan itu ambil Rasulullah SAW dari depan zat Allah, bawa dia turun kepada Sidratul Muntaha. Lepas sampai kepada Sidratul Muntaha, lalu kepada langit yang ketujuh ada siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim pandang sahaja kepada dia. Sebelum naik Ibrahim cakap dengan Nabi Muhammad, dia kata, kamu akan bertemu dengan Tuhan sekejap lagi, dengan Allah. Dan aku nampak umat kamu umat yang lemah, badan mereka lemah, amalan mereka lemah. Jadi kalau boleh, kamu jadikan hajat kamu semua untuk umat kamu. Jadi ini nasihat Nabi Ibrahim sebenarnya. Nabi Ibrahim dia suruh Rasulullah, dia ajar dia kata, jadikan hajat kamu, yakni jangan sibuk dengan diri kamu, jangan bentingkan diri, cerita untuk umat kamu sahaja. Dan Nabi SAW memang cerita untuk umatnya, untuk salat, untuk lepas lalu kepada langit yang ke-6, di sana Musa pandang kepada Nabi Muhammad, dia kata, jumpa. Dia kata, jumpa. Dia ada suruh kamu apa-apa? Dia kata, ada. Dia kata, suruh apa? Dia kata, 50 salat. Dia kata, sekarang balik kepada Allah. Nabi Musa Waktu Isra, Nabi SAW dia dengar suara orang yang macam mengamuk tapi munajat kepada Allah. Kenapa ya Allah buat macam tu? Kenapa ya Allah? Nabi SAW cakap dengan Nabi, siapa ni? Marah-marah kepada Allah. Dia kata, ini Musa. Musa Nabi. Yani dia tahu macam mana cara adab dengan Allah. Dia kata, tak, Allah dah tahu. Allah ciptakan dia macam ni, garang. Jadi Allah maafkan dia. Suara dia tak kata penuhkan langit. Suara dia marah-marah kepada Allah. Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Itu khalas. Itu Allah ciptakan Musa macam tu. Allah atau dimarah? Dimarah kepada Allah. Munajatnya kepada Allah caranya ni. Macam ni. Sebab itu dia lalu sebelah Nabi Ibrahim tak masuk campur. Dia yani tak apa, Allah bagi apa-apa terima. Nabi Musa sahaja berhentikan Rasulullah. Dan sebenarnya ulama kata Nabi Musa dia sahaja Nabi yang pernah minta dari Allah nak melihat Allah. Nabi Musa minta. Dan Allah pecahkan Allah. Dulu waktu zaman dia minta, tapi Allah tak bagi. Walaupun dia minta, Nabi doanya mustajab kan? Tapi walaupun dia Nabi, ulul azmi minar rusul, Musa alaihissalam, Allah juga dia kata pergi kepada gunung itu, kalau dia boleh tahan, kamu akan nampak. Allah baru tajalli yakni mula keluarkan cahayanya. Bukit itu terus jadi macam tapung. Dan Nabi Musa pingsan, tak dapat melihat. Nanti lepas bangun dia kata, aku tak akan minta perkara ni. Yakni Nabi Musa tak boleh tahan perkara tu. Perkara tu lagi besar daripada kemampuan badannya. Dia tak mampu sebab dia di dunia lagi. Jadi lepas Nabi SAW balik ke badannya, sebenarnya Nabi Musa dia nak penuhkan matanya dengan muka Rasulullah yang baru jumpa Allah. Sebab itu permintaan dia dan itu yang dia harap.
Jadi dia pandang kepada muka Rasulullah, Allah, muka ni baru selesai tengok muka Allah. Dia kata balik kepada Allah, suruh dia Quran. Aku ada pengalaman sebelum kamu. Umat kamu lemah. Umatku saya wajibkan 2 salah pun tak boleh buat. Ya ini 5 salah banyak. Suruh 50. Suruh Allah turun yakni kurangkan. Nanti Nabi SAW naik kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan saya. Dia naik lagi kepada hijab Sidratul Muntaha semua. Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan 5 sampai 5 salah. Waktu itu Nabi Musa dia kata, berapa? Dia kata, dah kurang sampai sekarang 5. Dia kata, naik lagi. Suruh dia kurangkan lagi. 5 salah itu pun banyak. Umat kamu takkan buat. Nabi SAW waktu itu dia kata, aku rasa malu. Aku dah malu. Tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi SAW, di waktu itu ada satu bunyi suara. Dia kata, aku sudah tetapkan farduku atas hambaku semua. Terimakanlah itu wahai Muhammad dan umat. Waktu Nabi Musa dengar itu, yani khalas, macam pengumuman dari Allah. Yani tak boleh kurang lagi, khalas. Dia 5 fardu, bahalanya 50. Setiap satu salah bahalanya 10 kali. Jadi tak jadi buat 50 tapi dapat bahala 50. Lepas tu Nabi Musa dengar itu, dia kata kepada Nabi Muhammad, okey sekarang dah boleh turun, bismillah. Tak bagilah, khalas. Dah tak boleh nak kurangkan lagi. Khalas, dah habis perbincangan itu. Lepas Nabi SAW turun, ini yang ajib. Lepas sampai kepada langit dunia, ini last insyaAllah. Jangan marah, dia dah mau 10. Kesian nanti. Apa itu? Lepas Rasulullah SAW sampai kepada langit dunia, Nabi SAW kan dia akan baliklah pula kepada dunia ni. Dia sekarang tadi di atas base semua. Allah SWT dah gembirakan hati Rasul. Dah dapat yang hatta penciptaan dia dah tukar. Mata dia dan semua Rasulullah SAW. Lepas ini Rasulullah SAW selalu di Madinah nampak syurga, nampak kepada Al-Arsh, nampak kepada sana. Mata dia dah tukar. Lepas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni banyak kesan di dalam badan Rasulullah. Jadi Rasulullah nampak banyak asap, busuk, hitam-hitam di bawah langit dunia. Dia tanya Jibril, yang ni langit yang pertama, langit dunia. Dia kata kepada Jibril, apa ni yang kita nak lalu sekarang? Dia kata ini syaitan. Syaitan tak boleh naik langit. Ini semua mereka buat kerja di bawah langit, yakni kepada ahli dunia. Dan ini yang kena perhatikan apa yang Jibril cakap. Dia kata dan kalau bukan syaitan-syaitan semua ini mengganggu dan mengkuturkan hati manusia, mereka akan melihat semua perkara ni. Yakni kita semua akan nampak sampai langit. Nampak malaikat. Nampak atas langit ada apa. Nampak nur, kalau turun nur daripada, kita akan nampak perkara itu semua. Jika hati kita bersih dan bercahaya. Tapi Jibril kata kepada Rasulullah, tapi kerana syaitan-syaitan ini kuturkan hati anak Adam, jadi mereka selalu tak nampak. Tak nampak apa yang kamu nampak tadi, wahai Muhammad. Sebab itu kalau orang hamba Allah yang hatinya bersih, bercahaya macam tu, dia kadang-kadang mimpi yang belik-belik. Dia kadang-kadang bukan mimpi, dia nampak terus. Matanya cahaya, hatinya bercahaya. Lepas tu Rasulullah SAW pergi kepada ahli Makkah. Dia sampai sebelum subuh, balik kepada Makkah. Dan orang yang pertama jumpanya Abu Jahal. Abu Jahal tu selalu ganggu Rasulullah. Rasulullah duduk fikir macam ni, risau, macam mana saya nak cerita kepada mereka apa yang saya dapat semalam. Perkara senang pun mereka tak nak percaya. Nak cerita pula semalam pergi Baitul Maqdis dan balik di malam yang sama. Mereka pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Jadi Rasulullah risau. Tiba-tiba datang Abu Jahal, nampak dia? Dia duduk sebelahnya. Ya Muhammad, dia kata, apa cerita baru? Ada apa-apa baru ke? Dia tahu Rasulullah selalu ada wahyu. Dia kata, Nabi SAW, tapi dia kata, aku tak boleh menyuruhkan perkara-perkara macam ni. Ini wajib saya kena sampaikan. Ia ada perkara baru. Dia kata, apa tu? Dia kata, semalam saya dapatkan Isra. Dalam bahasa Arab, Isra itu pun yakni musafir di malam. Abu Jahal dia kata, ke mana?
Dia kata kepada Baitul Maqdis. Dan di pagi ni kamu ada di Makkah? Dia kata, iya. Semalam di Baitul Maqdis, pagi ni saya di Makkah. Abu Jahal nak gelak, tapi dia sabar supaya dia risau kalau Nabi nanti akan tak nak cerita. Dia kata, okey, tunggu sini Muhammad. Kalau aku panggil orang tu yang sana semua, kamu boleh cerita kepada mereka? Okay, boleh. Dia kata, Nabi SAW, boleh? Dia kata, okey, baik, tunggu. Ya fulan, dia dipanggil mereka, fulan. Semua dah tak nak. Abu Jahal yang panggil dia gambar dia nak gelak. Sini, ada berita best. Apa? Lepas mereka berkumpul semua. Dia kata, wahai Muhammad, cerita sekarang. Apa yang kamu cerita tadi? Nabi SAW dia kata, laqad usriya bi. Saya telah Isra' semalam. Ke mana? Ke Baitul Maqdis. Dan kamu berada di pagi ini bersama kita di satu malam. Satu malam pergi dan balik. Nabi SAW dia kata, iya. Saya pergi atas Al-Buraq. Ada satu orang kafir Al-Bukhtari, Abu tak tahu apa Al-Bukhtari, dia kata, wahai Muhammad, demi Allah, sebelum ni cerita kamu semua okey. Sikit kurang apa, tapi hari ni cerita kamu sangat besar lah. Aku tak akan percaya kamu ni berdusta. Kamu tipu. Sebelum ni cerita yang kamu cerita semua, yang ni masih ringan lah, okey boleh lah. Sekarang kamu memang tipu. Jadi fitnah besar. Hatta ada bahagian sahabat yang masuk Islam murtad di waktu tu, terus tinggalkan Islam. Mereka cakap, ini Muhammad dah lebih-lebih. Di satu malam, kita pergi 1 bulan sampai sana, balik perlu 1 bulan baru sampai Makkah. Kamu pergi di 1 malam, balik di sini. Tiba-tiba datangnya Abu Bakar Siddiq. Dia tegur orang kafir tu yang hina Rasulullah. Dia kata, tak baiklah engkau buat macam ni kepada Muhammad. Tak pernah pun dia hina kamu atau ganggu kamu. Dia kata, engkau tak dengar apa kamu sebenarnya, sebab kamu tak dengar apa yang dia cakap. Dengar dulu apa yang Muhammad cakap. Dia kata, apa yang dia cakap itu benar. Sebelum dengar Rasulullah, Abu Bakar, apa yang dia kata itu benar. Mereka kata, tahu tak, dia kata dia semalam dia pergi Baitul Maqdis dan di pagi ni dia ada di Makkah. Dia kata, kalau dia sudah sebut itu, dia pandai kepada Rasulullah. Dia kata, benar ya Rasulullah, kamu kata itu? Dia kata, benar. Dia kata, aku percaya. Rasulullah gembira sangat dengan Abu Bakar. Dia kata, kamu As-Siddiq. Dari hari itu Abu Bakar As-Siddiq dapatkan gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Waktu tu mereka minta tanda. Kamu pergi Baitul Maqdis kan? Okey, berapa pintu masjid? Mereka buat ujian lah. Sebab Rasulullah tak pernah pergi. Mereka minta ujikan Rasulullah. Berapa pintu? Masjid itu besarnya macam mana? Batunya warna apa? Nabi SAW waktu tu dah berpeluh. Tak tahu nak jawab apa, sebab Nabi SAW bukan pergi nak pergi kira pintu, pergi tengok-tengok lah, pergi jalan-jalan. Dia pergi jadi imam kepada para anbiya, ada tugas besar di sana. Jadi, tapi subhanallah, boleh bayang tak apa yang jadi? Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan Masjidul Aqsa turun di depan matanya di Makkah. Keluarkan dia. Dan Rasulullah ketika duduk dengan orang kafir, mereka tanya, berapa pintu? Rasulullah pandang kepada Baitul Maqdis dan dia kata 1, 2, 3. Dia kira pintu dan Baitul Maqdis pusing di depan dia. Dia kira pintu, dia batu, dia cerita semua untuk Baitul Maqdis. Orang kafir, orang Quraisy, semua di waktu itu mereka kata tentang sifat Baitul Maqdis, benarlah apa yang dia cakap. Sebab mereka tahu Muhammad ni tak pernah pergi jauh-jauh, dia di Makkah sahaja. Tapi dia boleh cerita dengan terperinci tentang apa yang ada di Baitul Maqdis. Tapi Abu Jahal dia cakap apa akhirnya? Lepas mereka kalah, Rasulullah dah bagi bukti semua, mereka kata, demi Allah hebatnya sihir Muhammad. Akhirnya pun tak percaya. Dia kata ini semua sihir. Macam mana dia pergi, macam mana dia tahu apa yang ada di sana. Dia kata ini semua sihir daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sampai sini cerita Isra wal Mi'raj. Ada soal sebelum kita solat Isya? Oh, satu soalan, Syekh. Okay. Satu soal RM5. Jadi masa pertama, perbualan pertama dengan Allah, perbualan pertama tu dimasukkan dalam tahiyat kita. Ayuh.
Itu tahiyat itu cara Nabi SAW ucap salam kepada Allah dan Allah jawab kepada dia. Jadi tahiyat pertama itu adalah ucapan awalnya. Dari awal at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibat lillah. Ini kata Rasulullah kepada Allah. Kata Allah, "Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Lepas tu Nabi SAW ingatkan orang salih daripada umatnya. Dia kata, "Assalamu alaina," atas kami, dan wa ala ibadillah salih, dan kepada orang-orang yang salih. Itu. Tapi ini dalam satu riwayat. Sebab ada bahagian riwayat dia kata yakni at-tahiyyat itu bukanlah yang di Isra Mi'raj. Tapi macam itulah hadis ini, sirah dia banyak riwayat. Tapi tak ada masalah untuk pakai riwayat ini, nak guna riwayat ini sebab ini semua sejarah atau majudah. Jadi ada bahagian riwayat yang kata, ada ulama kata at-tahiyyat itu, tasyahud itu sebenarnya yang berlaku di Isra Mi'raj, waktu berjumpa dengan Allah. Ayo. Baik. Mira ada soal? Ha? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan ya. Okey. Sallallahu alaihi Ramai ni tengok join live. Masya-Allah. Berapa ramai? 5,000 lebih kurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang 5,000 ni semua masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga semua yang follow IG ni Lofa. Insya-Allah. Kita semua juga, saudara kita, keluarga kita, insya-Allah semua jadi ahli syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syukran. Terima kasih. Di mana join. Jazakumullah khair.